Okey, indikator kita yang pertama yang kita nak masukkan adalah indikator Bollinger Band. Mana nak cari tu? Tengok dekat atas, saya punya cursor ni, dekat atas ni cari yang ada tanda pangkal warna hijau ni, plus warna hijau. Kalau kita letak indikator cursor kita dekat situ, dia keluar indikator. Nampak Oh, dekat saya punya ada tulis indikator, dekat korang punya tu tak keluar pula. Tapi yang plus warna hijau ni, klikkan dekat situ, itu ni adalah shortcut. Kalau kita tak nak guna shortcut, kita pergi insert dekat sini, kita masukkanlah indikator, apa-apa indikator yang kita nak. Ini long cut, shortcutnya di sini. Terus tekan sini, pergi ke trend dan cari indikator Bollinger Band dalam ni. Indikator Bollinger Band. Okay. Tak keluar. Okay, kita masukkan indikator Bollinger Band. Okay. Indikator Bollinger Band ni nampak tak? Kita terangkan sikit ya. Saya rasa macam tak nampak je. Kalau kita pakai background hitam, kita reset balik. Saya rasa macam ni lagi nampak kot. Elok kita pakai macam ni lah. Daripada yang tadi tu takut tak berapa nampak. Kita pakai yang ni bagi jelas sikit. Okey, ini indikator kita yang pertama, Bollinger Band. Bollinger Band ni kita tengok ada 3 line. 1, 2, 3 line. Line yang atas kita panggil dia top BB. Yang tengah ni kita panggil dia mid BB. Yang bawah kita panggil dia lower BB. Kita ada 3 line. Kita tandakan. Ni line yang bawah, lower BB, middle BB dan top BB. Pada setiap masa, middle BB ni adalah sentiasa berada di tengah-tengah. Dia mesti kat tengah-tengah. Dia tak boleh berada separuh jalan, tak boleh. Dia mesti ada kat tengah-tengah. Betul-betul di tengah di antara top dengan lower BB. Dia mesti kat tengah-tengah. Dia mesti sama. Panjang jarak antara di atas ke middle dan daripada bawah ke middle mesti sama. Okay. Dan kita nampak Bollinger Band ni tadi macam mana rupa dia kita akan cerita kemudian. Sekarang ni kita nak cerita berkenaan dengan setting dulu. Okay. Kita ceritakan berkenaan dengan setting dulu. Dia punya bentuk kembang kuncup semua tu kemudian kita akan cerita selepas dah habis buat setting. Okey, dapat tak setting dia? Setting dia simple. Setting dia adalah default setting, iaitu dia punya period adalah 20, shift 0, deviation 2 dan kita applykan kepada close. Okey. Ada yang tak dapat ke yang tu? Okay. Dan color yang disarankan gunakan royal blue. Okay. Warna yang kita sarankan adalah warna royal blue. Yang korang nampak dekat skrin tu adalah color royal blue. Okay, dan ketebalan garisan ni ambillah nombor 2, besar sikit daripada biasa. Okay. Ada yang tak dapat? Bollinger Band? Okay, kalau tak dapat, saya ulang sekali lagi. Bollinger Band setting, default setting. Default setting. Cuma beza dia nak tukar color ataupun ketebalan sahaja. Bila buka tekan indikator, kita tekan indikator ni, cari Bollinger Band, yang keluar itu adalah default setting. Yang kita nak tukar cuma style dia, warna dia kepada royal blue dan tebal dia kita tukarkan kepada ketebalan yang nombor 2. Lain-lain tu tetap sama. Okay, then kita move on to the next indicator. BB dah ada, kena ada MA. Okay, MA yang pertama yang kita nak masukkan adalah moving average 50. Okay, periodnya adalah period 50. MA methodnya adalah exponential. Shift 0, apply kepada close. Warna style dia kita masukkan warna aqua. Dan tebal dia kita letak tebal nombor 3. Okey. Itu dia MA50. Okey.
Sekali lagi saya ulang balik. MA50 ni settingnya period adalah 50, MA methodnya adalah exponential, shift kosong, apply kepada close, style atau warna ni kita letakkan warna aqua dan ketebalan line ni kita letakkan ketebalan nombor 3. Okay, simple. Dah ada dah 2 indikator. MA tak cukup. MA ada lagi 4 MA yang kita kena masukkan. Ni baru ada 1. Dia total semua ada 5 moving average yang ada di dalam BBMA. Okey, kita akan masukkan MA yang berikutnya. MA yang berikutnya adalah MA 5. Period 5, shift kosong. Kali ni MA method dia adalah linear weighted. Dekat dalam MA method tu kita klikkan dia akan keluar linear weighted. Cuba abang tukar setting sekejap. Ada full screen lah. Saya tak pop-up. Saya tak keluar. Stop sharing. Lepas tu buka ni balik. Tekan share ni, tekan full entire screen senang. Share. Lepas tu buka dia terus. Baru nampak. Nampak Semua orang nampak Okey, ini adalah MA5. Kita nak masukkan MA5. Tak apa, nanti kan kita ulang balik yang Bollinger Band dengan MA50 kalau ada yang tak dapat untuk mereka-mereka baru nak dengan baru dengan BBMA. Okey, ini adalah MA5. MA5 MA methodnya adalah linear weighted. Apply kepada close. Warnanya kita tukarkan kepada warna merah, red. Warna red. Dan tebal kita pakai tebal nombor 2. Saya suka pakai nombor 2. Korang nak pakai tebal nombor 3 pun tak apa. Tapi warna tu kalau boleh biar sama. Sebab nanti kita nak bercakap dengan satu bahasa. Kita sebut warna merah, semua orang faham. Itu adalah MA5 high. So ini apply kepada high. Period 5, MA method linear weighted, shift kosong, apply kepada high, warnanya merah. Kalau kita sebut line merah, itu semua orang akan faham itu adalah MA5 high. Okay? Kita masukkan. Ini adalah rupa MA5 high. Dapat Sekali lagi kita tengok dia punya setting. Ini adalah setting dia. Period 5, shift kosong, MA method linear weighted, apply kepada high, style ataupun warna dia merah dan ketebalan nombor 2. Okey. Tadi benda ni tak ada kan? So kita ulang balik macam mana nak dapatkan setting Bollinger Band ni tadi. Okey, ni Bollinger Band setting dia. Period 20, deviation 2, shift kosong, apply kepada close, warna kita pakai warna royal blue. Dan tekan OK. Dan MA50 tadi setting dia macam ni. MA50 period 50, shift kosong, MA method exponential, apply kepada close, warna aqua. Warna aqua. Dan tebal kita pakai tebal nombor 3. Alright? Semua dapat Tolong bagi tahu dapat ke tak dapat? Boleh follow tak setakat ni? Okay, dapat tak? Tak dengar? Kazimi dapat Rami Hussein tak dengar. Tolong type tengok boleh dapat tak? Terang ni. Okey, dapat. Okey, so kita teruskan dengan next indicator. MA Kita masukkan indikator MA yang berikutnya iaitu moving average MA5 tukar MA5 linear weighted. Tadi kita dah masukkan MA5 high. Sekarang kita akan masukkan MA5 low. Dan warnanya adalah warna magenta. Okey, magenta style, magenta dan ketebalan nombor 2. Okey. Ini adalah MA5 low. Tengok sekali lagi. Setting dia period 5, shift kosong, MA method linear weighted, apply kepada low dan style dia adalah style warna magenta. Ketebalan kita pakai tebal nombor 2. Tekan OK. Okay, dapat Ada lagi 2 MA yang kita kena masukkan iaitu MA10.
tukarkan period 5 ni kepada 10. Lain tu kita tak perlu tukar, cuma kena tukarkan warna. Untuk MA10 low, warna yang digunakan adalah warna putih. Okey. Masukkan warna putih. Tekan OK. So, ini adalah MA10. Setting dia sekali lagi. Period 10, MA method, linear weighted, apply kepada low, warna putih. Right? Dan last, indicator. MA10, period tetap sama 10, method sama, apply kepada high. Tadi low kita tukar kepada high. Dan warna MA high 10 adalah warna kuning, yellow. Okay. So ini adalah indikator-indikator yang ada di dalam BBMA. Basic BBMA ini sahaja. Tidak ada stokastik, tidak ada bunga lawang, tidak ada RSI. Dan semata-mata ini sahaja, insya-Allah boleh dah trade. Ya, dah boleh trade dah. Sekali lagi ya, MA10. Saya tunjukkan balik. MA10 high, warna kuning setting dia. Okey, complete. Setting dah habis. Setting untuk indikator yang ada di dalam BBMA dah habis. Sekejap je kan? 5 minit tak sampai. Tapi kalau kita tak buatkan dia jadi template, takkan tiap-tiap kali kita nak trade, kita nak masukkan satu-satu. Nak masukkan Bollinger Band, nak masukkan MA, nak masukkan MA5, MA10, MA50. So, susah. Untuk memudahkan kerja kita nak trade, untuk menyenangkan keadaan kita. Indi yang kita dah set ni tadi, semua indi-indi yang dah siap ni tadi, kita akan jadikan dia template. Template tu tadi adalah satu acuan lah. Jadi setiap kali bila kita nak buka pair lain, sekarang contoh pair yang terbuka adalah pair Euro USD. Kalau kata kita nak buka pair, katalah kita buka pair USD CHF. Ni tak ada chart, takkan kita nak masukkan Bollinger Band sekali lagi, nak ulang, nak masuk MA50 sekali. Jadi kita ambil masa yang panjang. Jadi untuk mengelakkan daripada kita buang masa, indi yang kita dah set yang dekat Euro USD ni, kita jadikan dia template. Macam mana nak jadikan dia template? Okey, tengok saya punya cursor. Cursor ni pergi ke chart. Dekat atas sebelah kiri cari file view insert chart. Dekat chart ni tadi klik, dia akan keluar template. Cari template. Dan bila kita klik template, dia akan keluar dekat atas sekali save template. Kita nak save template ni. Okay, kita tekan save template. Kita klik button mouse belah kiri. Kita tekan dan dia akan keluar macam ni. So kita nak bubuh nama apa? Nak bubuh nama Ahmad ke, nak bubuh nama dolar ke, asing ke boleh. Tapi nak mudah ingat, kita bubuhlah nama BBMA. Okay, katalah kita letak nama BBMA. Okay, kita nak savekan template ni dengan nama BBMA. Katalah BBMA version 1 lah. Nanti kan korang nak letak RSI lah, korang nak letak stokastik lah, bagai-bagai indikator yang korang guna kan. Jadi letaklah version 01. Suka hati korang lah nak letak macam mana, tapi ada BBMA ni okey dah. Katalah BBMA macam ni. Katalah BBMA saja. Okey. Kita namakan template yang ada ni tadi kepada BBMA dan kita tekan save. Okay, dah save dah. So tadi kita buka chart baru kosong ni. So kita takkan kita nak masukkan satu-satu. So kita dah savekan template. So kita pergi balik semula ke chart. Tekan chart di belah kiri atas sekali, tekan chart, cari balik template. Dan kali ni kita nak loadkan template dekat chart yang kosong yang baru ni tadi. Kita tekan load template, dia akan keluar senarai template yang sedia ada. Ingatlah tadi kita namakan apa template yang kita buat tadi, nama Ahmad ke dolar ke. Saya punya saya lekatkan nama BBMA. So saya tekan BBMA. Double click. So dia akan keluar terus automatic indikator BBMA ke dalam chart USD CHF. Katalah kita nak masukkan lagi pair-pair yang lain. Contoh katalah kita nak masukkan GBP USD pula. Ni chart kosong. Sama seperti tadi, kita pergi ke chart, cari template dan kita loadkan template. Dalam load template tadi, carilah nama template yang kita dah savekan, iaitu BBMA. Contoh dia, ni tekan double click. Bila kita tekan double click, automatic
Semua indikator yang kita dah save awal-awal tadi akan keluar semuanya. Jadi tak adalah kita nak kena setkan satu-satu semula. Okay. Dan kita pun mungkin tak ingat setting-setting dia apa. Saya ingat sebab dah 5-6 tahun dah bergelumang dengan indikator ni. Jadi pada yang baru mungkin tak ingat MA5 setting dia apa, MA10 setting dia apa. Jadi ini cara dia untuk memudahkan kita trade. Jimat masa. Okey, ni satu cara. Tetapi kadang-kadang dalam BBMA kita cakap tengok multiple time frame. Selalu ayat tu keluar, tengok multiple time frame. Jadi kalau kita tengok dekat bawah ni, dia ada Euro USD, ada USD CHF, ada GBP USD. Jadi agak susah juga kita nak apa? Kita nak tengok satu-satu tu. Jadi kalaulah kata kita nak jadikan 3 time frame pada satu masa. Tetapi contoh kita buang pair yang lain, kita hanya ada satu pair je. Kita nak katalah Euro USD. Kita nak tengok 3 chart sekali. So kita masukkan 3 chart Euro USD. Ni chart yang kedua. Ni chart yang ketiga. So kat bawah ni ada 1, 2, 3 chart Euro USD. Kita nak jadikan dia sebelah-sebelah. Nak tengok 3 time frame serentak. So macam mana? Kita tekan dekat atas ni tadi, file, view, insert, chart, tools, window. Pergi ke window. Dekat dalam window tu tadi dia ada bagi tahu kita boleh susun secara menegak ke, mendatar ke, dan kita nak tengok dia secara menegak. 3 chart tu sekali. Kita tekan tile vertically. Bila kita tekan tile vertically, akan keluar 3 chart tadi serentak. Okey, dan tapi yang dua lagi ni kita belum setkan lagi dia punya BBMA tu kita belum masukkan. So kita masukkanlah, ulang balik. Chart, template, BBMA. Yang ni pun sama, chart, template, BBMA. So kita boleh susunkan 3 ke, 4 ke, 2 ke, seperti kita lah. Tapi biasanya saya letak 4 sebab saya punya komputer tu screen dia besar. Jadi saya boleh masukkan sampai 4 daripada 15 minit sampai daily. Kat sini kita tak payahlah masukkan semua 1 hour. Sini kita masukkan 15 minit. Yang ni kita biarkan 1 hour dan satu lagi ni biarkan dia 4 jam. Okey. Jadi kita boleh nampak pada masa yang serentak kita nampak 15 minit, kita nampak 1 jam, kita nampak 4 jam. Okey, tapi ini hanya untuk pair Euro USD. So kalau kita nak tukar dia kepada USD JPY ke kepada pair-pair yang lain, takkan kita nak buat 3 ni sekali lagi ulang. Jadi itu pun ambil masa. Nak cepatkan masa ni tadi, kita boleh set. Tadi kalau indikator kita jadikan dia template. Tapi kalau setting yang macam ni, kita boleh jadikan dia profile. Kita buatkan ni sebagai Euro USD ni tadi sebagai satu profile. Kalau kita tengok dekat bawah, tengok saya punya cursor dekat bawah ni, dia menunjukkan bahawa profile yang sedia ada ni tadi adalah current profile, click to open list, ditulis di situ kan. Current profile ni tadi namanya adalah default setting. Kita tak namakan dia lagi. Jadi kita nak mudahkan kerja kita jadikan dia profile Euro USD. Tekan kat ujung bucu belah kiri atas. File, tekan file. Dekat file tu tadi ada new chart, ada offline, open deleted, ada profile. Profiles ya. Kita pergi klik kat profile tu tadi dan kita tekan save as. Kita klik save as. Bila kita klikkan save as, dia akan keluar enter new profile name, kotak kosong. Dan kita tahu ini adalah pair Euro USD, so kita masukkanlah ini pair EU ataupun Euro USD ke, nak type apa ke, tapi dia melambangkan profile ni adalah profile EU. Kita tengok kat bawah ni, asalnya profile ni namanya default. Bila kita masukkan EU, kita tekan OK, bawah ni dah bertukar kepada EU. So sekarang profile yang ada adalah profile EU. Okay, nampak Jadi kalau kita nak pergi ke default balik, dalam ni ada banyak profile. Ada banyak profile. Kalau kita tengok dekat default, sebab default tadi EU, kalau kita pergi ke British Pound dia ada ni. Kalau kita pergi ke Euro, dia ada Euro. Tapi tak ada setting lah. So kalau kita nak patah balik yang kita dah masukkan BBMA tadi, kita tekan je. Yang ni kita savekan EU kan. Automatic dia akan keluar. Tapi kita mungkin trade beberapa pair. Okay, ada yang
Dia suka Euro USD, dia suka Euro Japan, dia suka AUD USD. Jadi kita kena buat profile tu untuk semua pair lah. Tapi ada cara mudah nak cepat buat profile tu tadi. Kita tengok, saya tunjukkan saya sharekan macam mana nak buat profile tu dengan cara yang mudah. Okey, dekat atas file, bawah tu ada shortcut. Ada shortcut. Cari shortcut yang menunjukkan market watch. Ni dia. Yang menunjukkan apakah pair-pair yang ada. Market watch ni dia menunjukkan semua instrumen yang ada ditawarkan oleh broker. Okay, macam sekarang saya buka di FX Primax. Ini adalah instrumen yang ditawarkan yang boleh kita trade menggunakan MT4 ni tadi, dengan syarat ada duit dekat dalam account lah. Okay, masukkan duit dalam account dan ini semua benda-benda yang kita boleh trade dengan menggunakan Bollinger Band Moving Average ataupun menggunakan BBMA. So kalau kita tak puas hati nak trade Euro USD semata-mata, kita nak trade pair lain juga. Kita katalah kita nak trade, tapi mula-mula sekali jangan lupa kita cursor ni kita letak dekat market watch ni tadi. Kita tekan right click mouse, mouse button belah kanan, kita tekan show all. Kalau kita tak tekan show all ni kadang-kadang ada 5-6 instrumen aja. Jadi untuk mengelakkan daripada ada instrumen yang tidak dipertontonkan, kita tekan show all. Bila kita tekan show all, dia akan semua yang ditawarkan oleh broker ni akan keluar. Okey, katakanlah selain daripada Euro USD, kita juga nak trade pair lain. Katalah apa pair yang kita nak trade? Katalah kita nak trade pair apa? USD JPY. Okey, contoh USD, katalah ni yang popular dia GBP USD. Kita klik dekat GBP USD ni tadi dengan left button mouse kita klik dan drag. Jangan lepaskan mouse tu. Mouse yang belah kiri tadi tu kita tekan dekat GBP USD, kita tarik ataupun kita drag ke chart Euro USD 15 minit ni. Dah sampai kat sini baru kita lepaskan. Bila kita lepaskan, automatik dia akan keluar chart GBP USD. Tadi Euro USD. Sekarang bila kita drag tadi tu, dia akan keluar chart GBP USD 15 minit. Cepat kan? So, kita ada 3 chart. Kita buat 3 kali lah. Sekali lagi, klik dekat sini, button belah kiri. Jangan lepaskan dan tarik sehingga ke chart Euro USD 1 jam. Ni Euro USD 1 jam. Kita tak lepaskan lagi button mouse belah kiri ni tadi. Bila kita lepaskan, automatik akan bertukar kepada GBP USD 1 jam. Kita ada lagi 1 chart, kita nak kena tukar. Sekali lagi, pergi ke sini, klik button belah kiri, jangan lepaskan dan drag, tarik ke chart 4 jam. Sekarang ni masih lagi Euro USD 4 jam. Bila kita lepaskan button, automatik akan tukar kepada 4 jam. Okay, so sekarang ketiga-tiga chart ni tadi dah bertukar kepada GBP USD. Tetapi profilnya masih lagi Euro USD. So apa yang kita kena buat? Kita kena create profile yang baru. Sekali lagi, ulang file, profile, save as. Kali ni kita jadikan di GU. Jadikan DGU GBP USD dan tekan OK. So bawah ni sudah bertukar namanya. Dari tadi EU, sekarang dah tukar kepada GU. So kalau lah kata kita nak leceh lah GU tak best lah, kita nak trade EU balik, tekan dan cari balik EU, automatik keluar EU. Dan kalau kita boring dengan EU, nak tukar GU balik, cari GU. So kita boleh set semua instrumen ni tadi ke dalam profile. Sekali lagi kita ulang kita buat lagi satu contoh. Katalah kita nak masukkan selain daripada Euro USD dengan GBP USD, kita juga suka Euro JPY. So ini Euro JPY. Cari dekat dalam market watch ni tadi, pair Euro JPY. Cara yang sama, kita tekan button belah kiri mouse kita, jangan lepaskan dan tarik ke chart GBP USD. Lepaskan, dia akan automatik bertukar kepada Euro JPY 15 minit. Dan ada lagi 2 chart, buat benda yang sama, klik
jangan lepas, drag ke 1 hour, automatic bertukar kepada 1 hour EJ. Klik lagi sekali, drag tarik ke H4. Automatic bertukar kepada H4. So kita ada Euro JPY 15 minit, Euro JPY 1 hour, Euro JPY H4. Cuma profilnya masih bernama GU. Tukarkan namanya di file, profile, save as EJ. Dan tekan OK. Sekarang namanya dah berubah kepada EJ. So sekarang kita dah ada 3 profil. Nak buat 10 profil, korang buatlah sendiri lepas ni. Ni contoh kita dah buat 3, so dah ada 3. EU ada, GU ada, EJ ada. Pada setiap masa kita tak perlulah letak dekat bawah ni sebab saya terbiasa nampak. Dekat dalam satu chart ni tadi, Euro USD ada, AUD USD ada, berpuluh-puluh sampai habis ni. Terpaksa scroll kat tepi ni untuk tengok semua chart. Dalam satu chart ni tadi ada banyak sangat. Jadi tak perlu kita semakkan kita punya screen. Kat sini clean. Sini ada 3-3 hanya Euro USD. Kalau kita teragak nak buka satu chart kosong, nak tarik trend line ke apa ke, buka satu chart Euro USD yang kosong, tapi tak kacau yang 3 ni tadi. Tapi kalau kita rasa kita boring dengan Euro USD, nampak tak ada signal ke, tak ada setup dekat Euro JPY, nak beralih ke Euro USD, just klik kat profile tu tadi, Euro USD, automatic keluar. Jadi tak perlu kita nak setting kita punya indikator daripada mula sampai awal, daripada awal tadi sampai habis. Lepas tu nak buat template lagi satu-satu, kita nak buat automatic. Kita tekan profile tadi, kita nak cari pair EJ, tekan EJ, 3-3 keluar. Nak tukar kepada GU, tekan GU, automatic keluar 3-3. Okay, dapat tak cara macam mana nak buat profile tadi tu? Tolong type dapat ke tak dapat. Kalau tak dapat, kita ulang sekali lagi, tak ada masalah. Ataupun ada soalan nak tanya setakat sehingga sekarang. Okey tak? Kita nak cerita, lepas ni kita nak mula elaboratekan indie-indie yang ada. Tapi hari ni saya nak cerita berkenaan dengan MA5 dan MA10 sahaja. Okey, dapat Okey, kalau dapat, kita nak pergi ke pengenalan ataupun saya nak cerita, nak kongsi berkenaan dengan MA5 dengan MA10. MA5 dengan MA10 ni satu indie yang sangat penting dalam BBMA. Yang ni kena faham dulu. Bowling Japan ni senang je, tak susah sangat. Tapi yang selalu complicated dia adalah MA5 dengan MA10. So saya nak padamkan dulu chart ni. Nak tinggalkan 2 saja. Dan chart ni pun saya nak